Okay, kalau cikgu cakap tak ada kuat tu. Jadi beri spek tu putih je. Kalau ya. Okay. So, kita nak ucapkan selamat datang. Kelas ini yang pertama hari ini. So, nanti lepas kelas boleh ambil dua dah dekat luar. Lepas kelas ni, kita tahan terus tu. Masuk ke rumah. Apa dengan harapan tolong doakan teacher dengan tak. Aku betul sini. Kan betul semua kena tengok je. Doakan kita orang dapat buka kelas ni lamalah kan. Hari ni dengar ada yang berita kan baru buka tuition. So tempat tuition ni kita sama-sama jagalah. Maksudnya kalau ada apa-apa yang jumpa orang yang positif close contact maksudnya kan. Walaupun tak bergejala macam terima dalam grup tak perlu datang. Okay? Kalau dah bagi nama, masa tiba-tiba tak boleh datang buat tak sihat, jangan rasa bersalah. Tapi kalau korang dalam kenalan menunggu, korang kena ready lah untuk datang. Macam contoh kelas hari baru ni, dia tak dapat datang tak sihat, tapi dah bagi nama awal, tak apalah takkan tak sudah datang juga kan. Tapi yang menunggu tu kena ready untuk datang. So satu masa tu sibuk sangat, dia kecil-kecil tengok tu, ni seorang ni. Nak datang tak? Sampai kan? Sampai tu. Nak datang tak? Kita tak boleh datang. Mula kata boleh, yang menunggu tu dia tak boleh lah. Lepas tu, ada seorang tu, dia kata, saya tak boleh datang, saya ada kerja lain. Betul? Waktu tu memang waktu tuition. So kerja lain tu maksudnya apa? Okay. So, kalau menunggu tu kena ready untuk datang. Kalau dah bagi nama tapi betul-betul tak sihat, tak apa. Jangan rasa macam tak apa ke, saya bersin-bersin ni. Tapi jangan rasa juga ya, itu kan bukti lah. Okay. Semua jaga itu sebab macam kita pernah pesan tahun lepas pada kawan kita tu dia jaga patient dekat Mak Aisyah pernah tapi tahun ni dia ikut sambil belajar kat Turki. Kata kita benda je kita jaga. InsyaAllah. Tiga benda ni bersatu berubah lah. Tiga benda tu. Satu, pakai mask. Okay, walaupun masih berborak dengan kawan lah. Kalau kat sekolah tu macam tetapi kata, Mama boleh ke nak borak-borak dengan kawan? Boleh, tapi jangan dekat-dekat. Takkan nak pegang-pegang pun taklah. Takkan cakap sudah diam kan. Kedua, jaga jarak. Dia tanya dengan teacher, Mama, dia sekolah ada orang nama kawan dia. Orang ni saudara, boleh ke dekat-dekat? Apa jawapan? Orang saudara, Mama, boleh ke dekat-dekat? Tepat sekali. Kalau satu rumah, boleh. Aku rasa dia orang satu rumah agaknya sebab orang dekat-dekat. Aku tak boleh anggap macam tu, aku tak tahu. Macam kita dengan Wira-Wira kan, Akid dengan Amani. Tak satu rumah tapi saudara tak boleh. Okay. Yang ketiga adalah sentiasa sanitize tangan. Sebab masa tak ada lah macam paranoid asyik je kan. Tapi kalau rasa dah sentuh permukaan yang kita rasa sendiri rasa cerita kan, kalau ada sabun lebih baik pakai sabun lah. Tiga benda tu korang sebenarnya beruntung sebab korang dah vaksin. Teacher ni fikir anak sekolah lagi tak vaksin. Bukan nak kata vaksin tu confirm kan, tak kena. Tapi sebagai protection. So korang patutnya macam solat lah asyik. Alhamdulillah. So kalau yang foreigner kan kata tawakal lah. Lepas tu sebab rasa nak cakap juga. Lepas tu bila ada peluang datang ke sini, kalau mampu lah dari segi kesihatan semua datang lah. Terus ada macam seorang parents ni, kata tak nak datang ke, ketemu ke, saya dah tanya, sebab tengok dia ambil gambar sana, di sini. So kata, tak nak ambil risiko. Tapi dia tak nak kata, apalah, cuma kita boleh kesalahan kesana, kita tak tahu. Di tempat tu, kita tak kenal orang tu. Tapi kita datang ke sini kan, kita kenal benda-benda semua. Kalau teacher, anak teacher dah lama kat rumah, online kat rumah pun main-main, asyik main game lagi ni,
datang tu. Tapi kalau kat rumah dia boleh perform, kelas dia jawab semua, silakan kat rumah tu. Ya, kat rumah dengar ya? Ya. Bagus. Okey, kita pergi soalan pertama. Nanti soalan ni later kita bagi dekat boleh nak hati ke nak dengar soalan tak kisahlah. Tapi inform Okey, nombor 1, antara bahan berikut yang manakah terdiri daripada molekul? Kita mula dengan Ismail. Laki number 1. Jawapan. Kenapa? Kenapa? Ada sebab. Setiap pilihan jawapan kita ada sebab. Termasuklah kehadiran kau kat sini hari ni. Mesti ada sebab kenapa. Mesti kau tahu kenapa. Okay? Jad, kenapa? Pasti Jad. Penjelasan. Setuju tak jawapan dia? Abang tu bermain sikit. Setuju tak? Setuju? Kenapa? Setuju ke tak setuju tak ada sebab. Okey. Kalau yang kat rumah kat dia cakap. Sekarang tak? Saya nampak sikit. Sebab dia sebut share kan. Mesti nak tengok orang kat kita. Tak payahlah. Nanti tak nampak juga. Macam mana? Oh, dia. Okey, tak tutup tu. Okey. Yang A simbol dia apa? H. D. O2. C. M. D. M. Okey, molekul dia dah belajar awal. Mula belajar kimia tu. Masa tengah berkubah-kubah. Cikgu ragu tu buat-buat. Bangganya ambil kimia. Kan bangga tak? Yang kompon tak tanya kompon tak ada pilihan tak? Yang kompon ni bangga tak ambil kimia? Bangga! Dia nampak orang yang ambil. Bagus. Kalau Imran ada mesti Imran lalu. Kan Imran? Okey, molekul tu terdiri daripada 2 atau lebih unsur. Sama ada sama atau tak sama. Okey. So, kalau jawapannya O2, dia terdiri daripada unsur yang sama. Ada molekul yang terdiri daripada unsur yang berlainan. Contohnya CO2. Dia pun molekul juga. Dia mesti lebih daripada satu. Itu molekul. Tapi hati-hati dengan ni pun 2 juga. Ini sebagai apa? Ion. Macam mana pula kita nak tahu tu ion? Ni logam. Ni bukan logam. Biasanya kat depan ni dia akan bercas positif. Yang bukan logam bercas negatif. Okey? So yang A dengan C ni sebab satu jenis dia kita panggil yang kedua. Okey, assignment. Buat tak eksperimen ni? Cepat tak? Tak. Banyak sangat eksperimen yang dah bisa. Tak tahu eksperimen apa yang korang buat. Tak apa nak tahu? Tak
kali tak buat, saya tak sempat. Macam mana begini nak buat? Minggu depan kita buat lagi. So ni soalan eksperimen. Kita bagi peluang perempuan jawab lah. Haziq. Berapa? Cik tak tahu. Eksperimen ni untuk logam yang reaktif. Sebab dan satu lagi eksperimen kita guna tak apalah. Soalan ni dia untuk logam yang reaktif di mana nanti sebelum logam tu dipanaskan, okay, antara step-step awal dia kena dibersihkan dengan kita pasti sebab tak nak ada benda asing pada lubang tu. Lepas tu ni dia nak dapatkan formula empiric. So nanti dia dah panaskan timbang, dia tak lepas panas sejukkan dulu baru timbang sampai dia dapat titik yang tetap. Okay, so macam tu saya kata tadi, eksperimen ni untuk logam yang reaktif. Macam mana nak tahu logam tu reaktif ke tak? Reaktif ke tak, saya tengok susunan dalam siri reaktifnya. Ingat tak Daniel? Kalau nak kahwin. Macam susunan dia? Ini adik. Kalau sambung-sambung yang lain. Yang kat rumah pun boleh mention lah ya. Kita kalau nak panggil, cik panggil lah. Tapi kalau tak panggil, korang kirim. Nampak cik? Okay, kalau nak tahu dia reaktif, boleh tekan dekat atas. Dah pun belum ikhlas. Kalau nak tahu ini. So kita antara pilihan jawapan tu yang mana lagi paling reaktif? Yang maksudnya kedudukan dia paling atas. Itu dah jawapan dia. Jawapannya? D. Ini penting ni kenapa reaktifan. Nak pakai dalam ni pompa dalam sektor kimia nak pakai. Sektor kimia nanti korang nak belajar untuk pompa. Terus pompa dan ikutan. Pompa memang jatuh. Itu saja ke ni? Tak ada lagi. Ini saja untuk science. Sebelah science saja. Pompa tak ada? Pompa. Tak ada kan? Pompa. Apa kata dah tahu? Okay, nombor 3 Irfan. Agak-agak Okay. Kumpulan 18 juga kita panggil apa? Gas adik atau gas nadir Okay. Mari kita tengok simbol setiap satu. Etilia. Simbol. Kristen. Nanti juga ni. Sama je. So dalam kumpulan 18 jawapannya
So orang tanya unsur-unsur dia. Sebelum tanya lagi kenapa unsur kumpulan 18 ni Koko dah belajar. Kenapa unsur kumpulan 18 kita panggil lengai? Lengai bermakna unsur kumpulan 18 ni dia tidak contohnya satu lagi boleh jawab dia tidak berfungsi, tidak menerima dan tidak menderma elektron. Kenapa? Sebab unsur kumpulan 18 ni valence dia dah bukan dapat duplex. Macam helium ni 2. Dia dah mencapai susunan elektron yang stabil lah. Dia biasanya dia duplex lah, dia panggil duplex. Kalau yang lain ni contoh neon lah, neon. Kita buat lagi. Neon 28. Krypton 288. So dia bentuknya balance dia dah 8. Maknanya dia dah stabil lah. Tak fungsi, tak terima, tak terima. So dia tak boleh jadi sebatian apa-apa pun. Dia tak boleh gabung dengan mana-mana unsur. Okey, graf pemanasan dah belajar. Kemudian jangkung pemanasan. Okay, kalau pemanasan maksud bentuk apa dia bentuk apa? Pepejal kepada cair. So kita boleh expect yang maksudnya dia pepejal. Okay, maksudnya dia pepejal dan dia cair. So sepanjang ni dia berbentuk pepejal dan dia cair. Okay. DT1 wujud sebagai cecair kan? Tak. Takkan lembu 80. Betul takkan lembu 80. Kod, ada kod. Kita apa? TIP. Dari T1 ke T2 tidak menyerap tenaga haba. Tidak menyerap. Tidak menyerap. Maksudnya tidak menyerap tenaga haba. Kalau tak menyerap dia nak berubah. Okey, dari T2 ke T3 garam tersusun rapat dan teratur. Betul? Tersusun rapat dan teratur. Sebab dia jadi cecair kan? So, kita nak pilih B ke C. Okey, jawapannya B. Ini patutnya dia salah lah. Kita kena menyerap. Sebab dia nak berubah daripada kulit saya tu kena serap tenaga. Ini adalah dia punya kasat dia yang masa 4 bulan sekolah awal tu tak buat eksperimen. Kan sempat sekolah 4 bulan. Apa? Sempatlah kan? Satu je lah sempat. Okey, bahan manakah adalah sebatian kovalen? Macam mana tadi sebatian kovalen terbentuk? Cepat. Apa Sarah? Macam mana tadi sebatian kovalen terbentuk? Perkongsian elektron antara atom. Bukan lokal. Kalau tanya lokal lagi dia dah jawab. Okey, sebatian kovalen tu dia nak cari sebatian. Apa tadi kata perkongsian elektron bukan lokal dan bukan lokal. So kita kena cari yang orang ni mesti bukan lokal dan bukan lokal. Agak mana dia ni? Kena cari yang bukan lokal. Bukan lokal. Saya tahu lah masa tu bukan logam. Atau saya tak pastilah bukan logam. Tapi saya pasti logam. So jawapan yang ada logam tu buang lah. Dia ni. Pilih mana? Okay, saya pilih C. Setuju tak adik? Sebab ni kan dia tahu ni logam lah. Kumpulan berapa ni dia? Kumpulan 1. Kenapa dia buat kumpulan 1 dia ni? Okay, merkuri ni unsur dalam unsur palihan. So, unsur palihan kan logam. Apa
simbol Mercury. Bukan M. Betul. Simbol Mercury. Betul. Yang kat rumah boleh jawab ya. Tak boleh teacher panggil. Wah, jangan bangun 2 jam lebih. Tadi teacher kata jangan bangun ya. Kencing pun tak boleh. HG. Okay, pelanggan pun logam dalam unsur balihan. Simbol dia apa? Berapa? Pelanggan? PP. Okay. Okey, elektrolisis form 4 tak belajar lagi. Okey, tapi form 5 boleh jawab. Semasa elektrolisis satu larutan berair bagi sesuatu garam, air yang tertarik ke katot. Garam, katot tu elektron apa? Katot ni elektron apa? Positif ke negatif? Negatif. Ingat katot seorang katot, dia kurang ketinggian jadi dia negatif. So air yang akan pergi ke katot adalah air yang bercharge positif. Carilah mana air yang bercharge positif. Mana adik? B. Air apa adik? Air yang bercharge? Okay, next. Penggunaan garam kat molar allergic. I like soalan kira-kira. Zafar macam suka ni. Dah message teacher, dia kata teacher nak jawab tukar teacher tak? Dia kata, tak apa teacher. Saya nak beritahu. Soalan-soalan kimia kalau nombor-nombor kira-kira dia bagi saya. Saya memang suka nombor-nombor ni. Ya, ambil. Silakan. Okay, unsur M bertindak balas dengan M membentuk satu sebatian. Ada 2 jenis sebatian, Akak Iman. Apa? Sebatian apa? Yang kita dah belajar, berbuih je sebut tadi. Sebatian? Ada 2 jenis sebatian. Apa sebatian tu? Sebatian kimia ada 2 jenis. Sebatian? Apa Iman? Apa Iman? Sebatian ion dengan sebatian kovalent. Sebatian kimia ada tak? Pokok. Satu sebatian ion, satu sebatian kovalent. Kalau tu nampak tu. Ya. Apa? Tak tulis sampai sini kan? Tulis sampai datang ni. Tulis sampai sini. Tanda lagi. Oh, okey. Okey. Apakah jenis molar? Kita kira jenis molar kan? Mula weh? Bukan. Jenis molar ni kita guna. Oh soalan ni okey. Jenis molar. Oh, dia tak bagi JDR ni. Oh, fikir maknanya kita kena buat formula dulu. Kita kena pakai formula dulu. Oh tak, nombor neutron lah. Nombor neutron tu macam dia punya JDR. Okay, kan kita kena tahu macam mana nak bentuk formula dia. Macam? Apa pertama kena buat? Kan kita tak kena nak kira yang dia punya jenis tu, kena bentuk formula dulu. Kita nak bentuk formula. Dia kata dia bentuk sebatian. So kita kena tahu sekarang dia nak kongsi ke dia nak bagi-bagi macam Ifan cakap tadi. Kena tengok dekat nombor proton. Okay. Nombor proton yang diberi tu buat dia punya susunan elektron. Berapa? Okay. Kita tahu dia logam tu bukan logam. Tengok dekat balance.
Kalau 1 dengan 2, 1, 2, 3, dia adalah logam. Ukuran 1, 2, 13 tu logam. Lebih daripada tu, 12, 13, 16, 17 tu bukan logam. Okay, jadi sekarang kita akan menggunakan sebatian apa? Sebatian ion. Okay. Tengok dekat dia punya balance tu. Okay, 283. Apa nak 3 tu? Untuk jadi nak mencapai susunan elektron koktet yang stabil, 3 tu akan derma. So bila derma dia akan jadi sel 3 positif. 6 ni macam mana nak jadi 8? Ya? Terima berapa? 2. Jangan derma menang. Derma tu biasa 1, 2, 3 derma. Tapi bila tu dia akan terima untuk cukupkan 8. So bila dia terima 2 ni 2 negatif. Dah adalah cas. Saya dah buat formula. Okay tak? Jadi formula dia? Ambil yang bawah ni. Yang 2 ni. Jadi yang 2 yang 3. Itu formula dia. Dan dalam kaji semula ni kita guna nombor nukleon. Nombor nukleon ni macam punya dia. Dia tak. Yang 2 darab berapa? 3 darab berapa? Apa melakukan? Mengetikkan lah. Apa Iman? C jawapannya. Betul semua dapat betul-betul lah tu. Maksudnya 2 darab 27, 3 darab 16. Okay, curang lagi sekali untuk soalan macam ni. Untuk kira di semula, biasa dibagi JTR. JTR, jika kata lalu dekat hujung soalan, biasa dia akan bagi. Jika kata lalu bla bla bla. Tu kita kira je lah, darab je lah. Tapi sebelum nak darab ni pun kena ada formula dulu. Betul, nak dapat formula macam ni saja lakukan. Mengatakan, diberi, tengok buat misalnya tu dapatkan balance. Tapi kalau ni sejarah kecil lah, ni dah boleh agak dah tu. Kita kan boleh dapat 3, macam tu. So silakan, dapatlah. Okey, ni gambar proses resapan dalam pepejat. Okey. Okey, kita pasal resapan, kadar resapan ni berbeza untuk jirim yang berbeza. Apa je jirim yang ada, Afiq Aiman? 3 jenis jirim. Jadi kadar resapan berbeza untuk jirim yang berbeza. Antara pepejat cecair gas, Iman, yang mana kadar resapan dia tinggi atau cepat? Pepejat tu cecair ke gas? Tiga satu. A, pepejat. B, cecair. C, gas. D, tak tahu. Pilih ke satu? Tak tahu pula. Apa salah? Kadar resapan paling tinggi. Pepejat. Setuju tak Aziz? Tak setuju? Tak setuju? Habis jawapannya apa? Dia tak setuju, jawapan ni tahu. Apalah. Iman. Setuju tak? Tak setuju? Tak setuju pun tak tahu. Okey, jawapannya apa? Cecair? Maafkan Aiman dah. Kalau ada burung, kau boleh nampak burung yang ada pelik. Okey, kita dah sampai ni Dan. Kita macam ajar kelas tu ada bagi video. Video ajar pasal resapan. Saya bagi contoh kentut. Ada tak? Ke teacher cakap betul tak kentut macam ni. Okay, resapan tu bayangkan orang kentut untuk membantah rod, kentut dalam air atau kentut. So
yang mana akan cepat dia bau? Apa yang tu? Aha! Kenapa guys? Yelah kenapa boleh sebab menyebat tu? Cuba fikir, kena fikir tu chemical ni secara kimia. Apa yang darah? Apa tu? Ya, darah tu dia ada banyak ruang. So bila apa kentut, darah kentut tu, dia cepat je nak masuk antara ruang-ruang dalam gas. Itu kadar resapan pada gas patutnya paling tinggi. Okay. Kan bekerja kan rapat-rapat. Ini kalau kita kentut tu makan sel tu, jadi dia lambatlah bau. Tapi apa beza orang kentut tu dengan tak kentut? Kata masa kecil, ada orang dia kentut kuat tapi tak bau. Berbanding dengan orang yang kentut pelan tapi bau. Pelan kentut tu. Secara logiknya. Pernah tak alami macam tu? Adik ke abang kentut berat, kau ni. Aku kentut tak bau lah, abang cakap. Betul lah, tak bau. Betul? Tekanan? Makanan, sikit lagi. Ada orang dia kentut tuan je. Tiba-tiba dah bau. Dari biasa orang yang pertama kata, siapa kentut ni? Dia lah yang kentut. Tapi yang gelap tadi, dia buat. Kenapa? Pemakanan kita, maksudnya kalau kita makanan tu lama tersimpan dalam usus lama tak berak lah senang cakap. Memang kentut tak bau dan kentut tak bunyi tapi bau. Orang yang kentut kuat tu, dia maksudnya dia tak simpan tai dia lama lah. Dia kentut. Kentut dia bagus sebenarnya. Kentut kuat tu sebenarnya bagus. Sebab dia punya sistem pempedaman dia bagus. Tak ada yang kata, kau ni kentutnya. Kentut tu tak baik lah. Dari segi moral je lah kan. Sama juga macam contoh korang ada buat operation tak kisah lah. Kalau macam kaki patah tak lah. Macam dalam-dalam lah. Pasal ada operation nak jantung tu baru kaki yang dalam badan. Sebelum nak discharge, korang memang kena kentut. Betul katanya, kentut tak ada ni. Macam teacher ada beberapa kali ni kan. Ada pun kencing berak tu biasa memang akan tanya. Dia kentut tak? So kalau kita nak balik kan, dah itulah saya dah kentut. Padahal tak kentut. Kentut pun jadi satu orang kata penanda aras. Untuk okay, kita sambung. Balik-balik dengan kentut. Kerana cerita resapan, selepas beberapa hari agak tanpa warna bertukar ke biru. Bukan dah tak disimpulkan. Bukan ni resapan pekerjaan. Cuba baca pilihan jawapan dulu. Dia resapan pekerjaan beberapa hari jadi warna biru. Biru tu datangnya daripada pukul 24. Resapan dalam pekerjaan. Okay, nak pilih mana Damian? Nak pilih mana? B ke D? D durian. Setuju dia ni? Setuju tak? Tak faham? Tak faham soalan? Okey, tadi cerita resapan faham Resapan tu sebab ada ruang antara darah tu. Jadi kalau pekerjaan, ruang antara darah tu kecil. Sebab darah tu kan dia tersusun rapat-rapat kan teratur. Gas tu ruang antara darah paling besar. Maka kalau resapan
agar ni agar tanpa warna asalnya agar sedikit lah. Bukan jadi biru. Sebab itu terdapat ada biru-biru. Apakah dia dapat disimpulkan? Okay. A dikata larut dalam Z. Semua poin tu poin yang nak cakap ABC tu betul, tapi kita kena kaitkan dengan cerita dah sampai. Kalau nak kata larut macam cair tu lah kan. Tapi sebab dia jadi biru, larut tu. Macam larut lah. Jadi kan kita dah sampai. Kurang tumpat daripada gel. Untuk di bawah, betul lah kurang tumpat. Tapi itu bukan cerita pasal retakan. Okey, ketika amalan sengaja masih warna biru. Alhamdulillah, ada warna yang maksudnya kita nak bayar kan. Betul juga. Tapi nama paling cepat adalah di sebab dia kata pasal darah. Bila cakap pasal retakan kan dia kaitan dengan darah. Okey, darah meletak di ruang antara darah-darah gel. Itu macam pintu tak nak ada kereta dekat luar. Dia dengar bunyi kereta. Betul dah. Terima kasih. Okey. Kamu nombor 10. Okey, ni bab etik. Okey. Sebenarnya kan masa-masa yang ada dahulu cuba ni. Sebab maksudnya sambil buat homework apa kan, pendedahan pada soalan tu pun bagus juga tau. Sebab ni kalau kita duk baca nota je, kita tak tahu jenis soalan tu macam mana. Bila kita biasa soalan, kita tahu, oh ni buat etik, oh ni buat apa. Okey, etik tanamik glasial, maksudnya sejenis etik lemah yang pekat dimasukkan dalam 4 tabung uji yang manakah berlakunya tindak balas. Okey, dia nak mana berlaku tindak balas ni? Macam mana kita nak pilih ni? Mereka berlaku tindak balas. Okey, saya tanda jenis asid lemah Apa definisi asid lemah? Asid yang mengayon separa dalam air untuk menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah. Okey, bila cakap pasal asid, definisi asid cakap pasal ion dengan kepekatan ion hidrogen. So kalau asid kuat, dia akan mengayon lengkap atau sepenuhnya dalam air. Dalam air itu lengkap. Kenapa? Sebab bila ada air baru dia boleh menunjukkan sifat-sifat asid. Kalau asid kuat, kepekatan ion hidrogen dia tinggi. Kalau asid lemah rendah lah. Okay. So sekarang ni kita kena ingat balik yang asid tu hanya akan bertindak balas bila adanya air. Bila ada air baru boleh dia mengayon.
Mana ada air? Mana ada air? Mana ada air? Selamat. Mana ada agak? Ha? Donkey. Kalau letak, tu dia Mat. Ha? Dia nak yang kena balat. Sebab tadi cakap tak ada air, dia pilih lagi ikut lalu set. Setuju tak? Tak setuju. Habis nak pilih mana? Mana airnya? Semua tu, asid etanoik tu, dia memang dalam keadaan cair. Memang keadaan cair. Apa, dia asid yang orang kata, yang nanti pekat korang fokus dengan kuat tak? Dia pasti lah, dia pasti. Kan tak pasti. Macam kita nak buat air sangkir tu kan, takkan kita minum dulu sangkir tu. Sangkir tu pasti. So dia kena tambah air macam tu lah. So sekarang, dia nak yang ada tindak balas. Kalau kita letak kertas pH, kita hanya akan nampak perubahan warna pada kertas pH. Itulah. Okay. Tapi tak ada tindak balas. Tindak balas tu maksudnya ada bubble ke, ada kalau dah ni pakai conversion. Okay, macam sebek tak? Conversion lah tak ingat je ya. Tapi flat tu tak flat. Flat yang tahu dia yang mana? Itu sebagai conversion. Flat tu macam bread. Dalam air dia strawberry. Itulah maksud dia ada tindak balas, kita akan nampak ada macam tu lah conversion. Jawapannya D sebab ada air daripada larutan. Okay. Terusnya ni soalan yang tak direct ya. Gambar tu kan macam ini ada tindak balas, ada tindak balas, ada je semua. Tapi keywordnya adalah kena ada air. Okey, kita tengok maklumat dulu. Okey, maklumat tu dia kata atom Q dalam color 2. Susunan dia 2. Okey, Q dalam color 2. Okey, Q color 2. Tapi pula 281. Q color 2. Jadi kita boleh anggap dia punya ni betul macam ni. Tu. Kan ada color 2. Dia macam ada 2 petala boleh dilihat. P 281. Q terletak di atas P. Kan di atas kan? Sebab dia 2. Yang sama. Si kumpulan yang sama. So mesti hujung dia satu bandai. Menunjukkan reaktor bagi Q. Jawapannya 21. Dah dapat. Ni C. 21. Okay. Okey, soalan nombor. Takat lebur dan takat didih yang tinggi. Ada ni kan? Apa maksud dia? Apa maksud takat lebur? Salah. Dia punya keyword depan dia tu apa ikat? Keyword depan dia apa ikat? Apa ni? Apa ikat? Kita dengar. Suhu mana? Suhu tu betul. Suhu. Okay, takat lebur adalah suhu di mana sambung. Ini. Jadi hujan menjadi kecair.
keyword untuk definisi takat lebur takat diri depan dia mesti suhu. Sebab takat tu merujuk pada suhu. Okey, takat lebur ada suhu di mana pudar berubah menjadi cair. Faham dia ni? Bagi definisi takat didik. Suhu di mana? Tahu dapat? Okey, lepas tu dia kata larut dalam air tetapi tak larut dalam cecair metil benzina. Tengok dekat poin nombor 2 tu. Cecair metil benzina taklah sejenis larut organik. Larutkan daripada air. Dia dalam air tapi tak larut. Okey, mengkondensasikan elektrik dalam keadaan aqueous atau leburan. Aqueous tu maksudnya dia masuk ke? Kenapa? Oh, si bumbung. Mana? Okey. Aqueous tu maksudnya dia tambah air, tapi kalau leburan tu dia just leburkan saja. Tahu itu beza aqueous dengan lebur. So kalau merujuk kepada ciri-ciri tu, kita tengah cakap pasal sebagian apa? Sebagian apa? Ion. Itu ciri-ciri sebagian ion. Okey. Sebagian kovalent lawan dia je. Okay, cuba tak tahu mana satu sebagian ion ni. Ya Allah, Iman. Mana satu? Mana satu sebagian ion? Nanti betul Fad? Setuju Sarah? Tak setuju? Tak setuju? Jawapannya apa? Tak tahu. Itu tiba hati. Setuju Iman? Setuju? Okey. Bagian ion. Kita nak tahu dia sebagian ion. Iman dah bagi tips dah tadi. Kalau ion tu depan dia logam. Ada logam dengan bukan logam. Dah. Ni Form 5 boleh jawab. Form 5 boleh jawab. Yang mana yang dalam kotak tu ejen apa? Aziz? Tak ingat? Apa Sarah? Jawapannya A, ejen pengoksidan. Ejen pengoksidan empat tu memang very popular. Korang belajar Form 5 ni boleh jawab. Okey, Fat dah belajar kadar tindak balas kan? Confirm? Sekolah teacher tak ajar lagi. Tak tahu sebab ke tak? Sebab kadar tindak balas ni kena banyak orang kena lukis graf semua confirm. Dah belajar sampai mana? Kadar tindak balas, dah lukis graf belum? Graf belum? Okey, tapi sebelum buat graf tu tak apa. Aku boleh jawab, confirm boleh jawab. Confirm kita dah tahulah. Faktor yang tidak mempengaruhi kadar tindak balas. Tidak mempengaruhi. Ada Iqman? Ya, jawapan apa Iqman? Dah jawab dah. Jawapannya isi padu. Isi padu bukan faktor. Okay? Suhu, kepekatan, saiz bahan semua adalah faktor. So untuk kadar tindak balas tinggi nanti. Suhu rendah tu tinggi. Okay? Untuk kadar tindak balas tinggi, Sarah, kepekatan tinggi ke rendah? Ini tahu ke tak dia tak mute ni?
Ke? Ya. Apa? Ya, tahu tak tu mute ke tak? Perasan tu. Sarah setuju ke tak? Setuju ke tak? Perkataan tinggi ke rendah? Perkataan tinggi. Untuk kadang-kadang tinggi. Ada macam tu juga. Apa unit ke perkataan? Ini. Dalam apa Fiaman? Kalau untuk perkataan ada belajar dekat bab etik, ada kira-kira tapi Irfan. Ha? PH. Mula apa? Mula sini terpadu. Mula sini terpadu atau mula sini terpadu sama je. Okey, so kalau kita nak balas tinggi kan? Saiz dia kecil ke besar? Saiz kecil. Kalau saiz kecil lah permukaan kecil ke besar? Perfect. Okey, nombor 15. Sila logam menyebutkan ni kita baca garam tak nak. Ciri kreatifan, menolak sidran, perkebunan. Okey, ni form 5 boleh jawab. Dalam form 5 satu bab tu hydrocarbon saja. Starting tu cerita undang-undang masuk hydrocarbon. Apa Aziz? B, karbon dan hidrogen sahaja. Jadi kalau keluar soalan ABC tau. Kalau keluar soalan dekat subjek A, dia tanya apakah masuk hidrokarbon? Perkataan sahaja tu wajib ada. Karbon dan hidrogen sahaja. Okey, formula molekul dan formula yang sama. Okey, formula molekul glukosa adalah C6H12O6. Okey, dia nak yang mana anda bisa baca kat bawah ni, ini formula empirik. Kali-kali ni kertas. Formula empirik. Sebenarnya bila sampai kertas, kita lagi kurang kan? Kertas ni juga kan? Jadi sebab kita pasang ni hari Ahad malam, pada nak buat, kita boleh sampai kertas. Tapi tak boleh je nak. Sampai kertas. Kita sampai kertas dengan tempat clean ni kot. Tapi kalau pancak kat situ ke tak? Untuk tahu. Mesti dia pun ada. Kan? Okay tak? Kan dinding kan? Ini clear kot. Kita boleh bukti lah. Bukti lah kat sini. Okay. Formula yang pelik. Apa tu formula yang pelik? Formula yang menunjukkan seringkan. Sifat seringkan suatu unsur. Maksudnya dia dah kecilkan nilai. Okay, formula yang pelik. Kalau formula yang pelik, dia nisbah seringkan. Kalau formula molekul, dia sebenar, nilai sebenar. Unsur dalam bahagian. Okey, etanol, tak jelas, C2H5OH. Aktif metanoik, ada. Kemudian, ni ada 3. Dia nak formula yang sama dengan glukosa. Maksudnya ini formula molekul. Formula sebenar. Formula yang pelik dia terangkan, kita fikirkan. Bahagi. Apa akan main? B. H2. So, carilah kalau pilihan jawapan ni yang mana formula yang pelik dia C2. C. Ya, itu dia. Lambat pula orang kat sini kan? Siapa jawab tu? Setuju. Siapa jawab tadi? Saya. Oh.
tiba-tiba dia sewa tak hubung. Bila sungai. Jadi sebab janganlah tipu dengan susunan macam tu. Kau kira lah dia kan 3, 4, 2. Ha. Kecil-kecil kan dapat lagi 2 kan? Ha. Okay, ni bab form 5. Apa tu? Aziz, nombor 19. Ekster kan? Ekster lemak dengan ekster tu alkohol dengan nak buat mungkin nak buat okay, 19. Buat sabun. Proses buat sabun. Okay, ni seorang perempuan nak bincang. Okay, perempuan. Tengok soalan. Berapakah bilangan apakah bilangan kuartal daripada elektron dengan elektron nombor atas ni wakil apa kita dapat? Nombor nukleon. Bawah apa Ifat? Apa dah jawab apa ni? Di? Di? Terus ni? Itulah di. Okay, proton dengan elektron untuk atom dia mesti sama. Okay, ulangi sekali. Kalau untuk atom, proton dengan elektron dia mesti sama. Katalah teacher tukar soalan. Teacher tak, apakah bilangan proton dengan dia lagi boleh ion. Kat mana lain? Ya, elektron dia dah bukan lagi 13. Masih 13, masih 14. Tapi bila elektron dia jadi 10. Macam tu pula. Nombor berapa? 1, 3. Dah tu, apa 3 lebih? 3 apa? Tadi kan 28. Tadi 13. Saya kata 28 itu. Nanti kita tu dah dulu. Ini dah jadi punya bilangan elektron. So kena hati-hati baca soalan sampai habis. Dia minta, jangan tengok ni. Dia minta proton elektron je. Tapi kita baca sampai habis. Dia minta untuk atom ke, dia minta untuk ion. Okay? Ini soalan garam. Okey. 2.46%. Bukan nilai bagi N. Ada C dengan H. Cubalah kira. Nombor 23. D3, D6, H3, D8, H8, N. Kita nak cari nilai N. 16 kita jawab.
masukkan nilai JAR dalam DR semua tu. So 3 dan 80 macam tu. Macam apa ni? 19. Tak boleh dah sebab dia bagi bromine je. Dia patut bagi komponen satu lain lagi. Siapa dapat jawapan? Dia nak nilai kat rumah dia dapat ke? Tak boleh lah. Itu teacher yang tak ingat. So, kalau peratus tu sebenarnya dah mewakili bising. Cuma sebab kita sekarang ada 3 unsur. Ada BR, P dengan H. Dia bagi BR sahaja. Kalau ada 2 unsur, contoh BR dengan P, kita boleh buat 100 tolak 10. Untuk 100% tolak 10. Tapi sebab ada satu je. Dah cukup kira Okay, ni form 5 dah belajar indeterminate, nak tengok soalan yang melibatkan kira-kira. Okay. Tengok soalan 27, nombor 27. Unsur TWXYZ. Bukan simbol sebenar. Okay. Antara pasangan berikut yang manakah membentuk sebatan ion. Dari sebatan ion, maksudnya pemindahan elektron antara atom logam dengan bukan logam. Jadi dia cakap dah mana logam, mana bukan logam. Sekarang dia tengok satu-satu. Tengok satu. Dia nak membentuk sebatan ion. F dengan Z boleh? Tak boleh sebab dua-dua tu bukan logam. Jadi kalau dah lebih sebab tu bukan logam. Ni bukan logam, ni bukan logam. Nanti salah. C dengan Z tak boleh. Z bukan logam. Sebab Z tu kumpulan 18. Dia tak boleh berkongsi, menerima terima kumpulan tak boleh. Ni kumpulan 18. Walaupun ni logam. Walaupun Z itu bukan logam, tapi dia 18 tu tak boleh. CY boleh. Sebab C
C1 Y17. Level 2 Y. Boleh. Sebab Y bukan 2. Y cuma 9. Sampai. Okay, next. Nanti kena puas lagi pokok. Daripada 50 soalan ni banyak pokok. Okey. Nyatakan kedudukan. Kalau jumpa soalan ni tak kedudukan, tak kisahlah soalan ABC atau soalan tulisan. Kita kena bagi tahu dua-dua. Dia kumpulan mana, dia skala mana. Itu soalan kedudukan. Contoh soalan di manakah kedudukan tu dalam jadwal skala. Tapi kalau dia tak minta kumpulan, bagi kumpulan lah. Kalau minta skala, bagi skala lah. Tapi kalau minta kedudukan, kena bagi tahu dua-dua. Okey. Kita nak jawab ni, Iqbal. Ha? Apa? 28. Keluar saya 28. Okey. Betul? Ha? Yang bulan? Ha? Tapi dia ion. Ion ni, graduation ni dia ion. Maknanya 288 tu selepas dia dah derma atau terima. Tu sebenarnya 288 3 ke 285. Maksudnya dia terima 3 pun dia derma 3. Sebab 3 ni negatif. Maknanya mana yang asal? Apa tu dia? Dia ada cara negatif. Negatif mana dia terima. Dia terima 3. Asalnya dia tak ada 3 tu. Asalnya 285. Kalau yang ni, dia derma. Derma jadi 3 positif. Okay. So ini adalah susunan elektron yang asal. Yang asal. Okay. So kita tak tahu dia bukan apa, salah apa. Ingat? Kita nak tahu kumpulan salah. Daniel. Daniel. 285. Tambah? Tambah 15. Tu dia mana? Ya dah cukup. Ada orang ni kan, dia jenis, dia apa? Jawapan ni sebenarnya betul, tapi dia kira dia boleh jadi kurang yakin. Tahu? Which is sebenarnya tak betul. Ada setengah orang, dia yakin dengan jawapan dia, tapi jawapan salah pun. Pun tak bagus juga. So, ni dia macam mana? Nak jawab macam mana? Kalau tahu jawab, tak tahu biar kan. Okay, kalau value dia 1 dan 2, tak payah tambah 10. Contoh dia 281. Maknanya kumpulan 1. 282, kumpulan 2, tengok dekat value. Tapi lebih dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kena tambah 10 untuk dapatkan dia punya kumpulan. Ada 1, 2, 3, ada 10. Ada. Okay, 2 bika P dan Q mengandungi kesimpulan batu kapur atau formula dia CaCO3. Apa tu Firman? CaCO3. CaCO3 ni apa? Sel karbonat, nama lain untuk batu kapur dan kita pilih masing-masing dalam eset etanoik cair. Apa formula eset etanoik?
Tak ingat. Apa sekarang? Tak ingat. Apa pun. Tapi ingat. Bila essay tadi ni. Mesti tak betul-betul. Aku ingat ada kita jawab dah. H3 ke COOH. Okey, pemadaian mereka betul. Kita tahu acid etanoik itu sejenis acid apa tadi Daniel? Acid etanoik acid apa? Acid lemah. Okey. Dia masukkan dalam kita dalam satu kapur, itu dalam P. Dalam Q ada acid etanoik dengan kita pH. Okay. Pemadaian mereka betul untuk P. Kita tengok P dulu. Tengok P untuk P. Pilihan jawapan C. Yang mana tak salah. Tak salah. D. Salah. Kita tahu kalau asid dengan batu kapur, kalsium karbonat ni, dia mesti padat. Sebagian karbonat dengan asid. Masukkan garam dan karbon dioksida. So, apa mana? Dia cakap dah tadi. So, sama ada confirm dia dia betul juga tak? Boleh? Yelah, kita tak yelah tu. Antara dia atau B. Kita tahu ada dua mungkin. Kan kita nak pilih yang mana? Pilih yang betul teman-teman. 1 ke 4. Kita tahu acid etanoik itu acid lemah. Macam mana kita dapat? 1 ke 4 kalau acid lemah? Bukan bayar. Apa cakap tadi? Acid lemah. Nanti jadi dia tinggi. Betul jawapannya D. Kalau nilai rendah tu acid kuat. Kalau alkali macam mana nilai dia tak? Kalau nilai alkali. Ini adik. Kalau bertambah, maksudnya nilai kalau nilai dia besar, alkali kuat. Macam 14 lah. Kan? Skala pH ni 1 ke 14 je. Kalau 1 tu dia acid kuat. 14 tu dia alkali kuat. Faham tak kuat? Ulang. Ulang lah. Cakap apa tadi? Alkali kan? Dia cakap alkali tadi. Alkali macam mana? Sama Ikmal. Betul? Kalau pH tinggi tu alkali apa? Okey, ni alloy ni. Alloy. Daratan masak yang tidak melekat tanpa minyak. Popular di kalangan ahli rumah. Mesti kat rumah mak korang ada ni. Ada saya Mat? Jenama apa kat rumah? Si tahu yang periuk kat rumah mak dia. Kat rumah dia. Kat rumah dia lah. Ada Ifai? Ada? Jenama apa? Ada Iman? Jenama apa? Yang popular kan di sini. Itu yang murah lah. Di sini yang mampu milih. Yang mahal tu macam Microzep. Apa lah nama tu macam nama tu. Tadi sikit dia tu. Di set dia besar. Dan dia lagi kecil. So, apakah bahan yang digunakan untuk membuat peralatan ini? Besi tuang. Apa tu besi tuang? Apa jawapannya? Ini.
Dia 46. Aloi. Saya tahu. Tapi jawapan dia bagi, jawapannya D. Nanti kita tengok. Ini apa? Understand dulu. Sebab kalau perlu ditahan karat tu macam stainless steel. Kan? Ni dia sebab dia tahan karat, mesti ada bahan dia. Okay. Raja menunjukkan sebuah akuarium yang diisi dengan air tawar. Air tawar tu macam mana, Faiman? Faiman, air tawar tu macam mana? Ambil air sirap aku, sirap lah. Air tawar tu macam mana? Air sungai ke tadi? Air tasik. Ada macam air tawar versus air masin. Dia laut dengan tasik. Laut dengan sungai. Okay. Nilai pH air dalam akuarium itu perlu dikekalkan untuk menjadikan sesuai untuk hidup akuatik. Siapa ada akuarium kat sini? Kamu ada akuarium. Yang ada mesin air tu. Yang ada pump. Maksudnya kalau blackout, pump tak jalan lah. Berapa lama kita boleh hidup tanpa tu? Maksudnya kalau blackout, berapa lama boleh hidup? Berapa lama boleh survive dalam tu? Teacher tak tahu, teacher tanya. Sehari lebih. So apa solusinya kalau kata blackout lama berjam-jam, berhari-hari atau balik kampung, tiba-tiba boleh. Betul-betul. So ada backup lah. Kau main pakai bateri tu. Bagus. Mana mesti dah lama dia berikan kan. Bukan apa? Kenapa? Yang paling besar dalam tu. Yang paling besar dalam tu ikan apa? Apa dia? Benda raya. So bersihlah dalam tu. Sebab dia makan kan, ikan benda raya kan makan apa-apa lah dalam tu. Kelisa tak ada? Kelisa tak boleh? Kelisa. Okey, nilai pH air ceritanya sekarang, soalan-soalan macam ni selalu ada. Kita macam soalan yang kita bincang tadi, soalan direct kan? Dia bagi soalan-soalan macam inilah macam live kan. Bio jangan cakap lah, siapa ambil bio yang banyak soalan macam ni. Okay, nilai pH air didapati terlalu rendah. Terlalu rendah tu maksudnya apa, Fizakuan? Apa yang kau faham dengan perkataan nilai pH terlalu rendah? Air sekarang dalam keadaan apa? Apa? Jawablah. Ini tak tahu diam tadi. Dia tahu diam. Itu poin cakap. Dia tak suruh. Maksudnya apa? Daniel. Maksudnya apa? Nilai pH air didapati terlalu rendah. Ya? Maknanya apa? Saiman? Beresik. Saiman? Dah, sambil Bayu tak nak. Bayu mesti tahu. Ya ke? Asyik tahu kan? Tahu. Saya ni saya tahu je. Terlalu rendah dan tidak sesuai untuk kebanyakan kehidupan akuatik. Kaedah manakah yang paling sesuai? Tengok. Dia kata nak meningkatkan aras pH. Baca dulu, fikir dalam hati. Sekarang air tu beresik. Dia nak tingkatkan aras pH dia. Bila jawab dalam hati dia, nanti susah angkat tangan. Dah ya? Pejam mata. Dah pejam. Siapa pilih pejam? Siapa pilih A yang kat tangan?
Nak pilih A angkat tangan. Angkat tangan, dah pilih B. Angkat tangan, dah pilih C. Angkat tangan, dah pilih D. Angkat tangan, buka mata. Okay. Kita tahu nilai pH air dia kata terlalu rendah bermakna asid. So untuk nak naikkan kita kena tambah. Tak, maksud teacher nak tambah asid ke tambah alkali? Kita tahu tu dulu. Tambah alkali. Kan dia berasid kan dia tambah lagi asid. Kita kena tambah alkali. Dia macam proses penyusunan lah ni lah. So saya dah pilihan jawapan antara A, B, C tu yang alkali. Garam tu neutral. Dia memang bagus besar tak ada orang jawab. Memang tak kalah. Sebab cuka tu C, kan? Tapi dia sekarang boleh juga. Apa dia asid tak? Jawapannya A. Terbuk penyanyi, tu dari karbonat, dia berubah K tu dia alkali. Nak buat? Nak buat ke? Dalam dekat aquarium tu? Tak, ada tambah apa-apa ke? Ada check pH air ke? Ada check pH air? Orang bela ikan ni dia lebih macam bela kucing tu. Tak? Apa dia? Tak susah sangat nak jaga ikan? Ya. Pernah tak jumpa tiba-tiba macam satu hari tu tiba-tiba ada ikan mati dalam tu? Kenapa ikan tu mati? Ya, ikan bandaraya tu gigit dia ke? Dia ada kiai. Sikit ikan ni. Asid lagi. Apa salah banyak asid kan? Sebab tu kalau macam form 5 kan, form 5 paper, sebelum tu kan ada trial. So masa trial tu, nanti cuba buat soalan trial dari negeri-negeri lain ke. Biasa secara nasa akan bagi lah. So kita akan nampak soalan tahun tu banyak seperti apa. So macam, jadi macam pattern lah. So soalan tahun ni banyak macam ni. Tapi bukanlah sport ni. Okay, seorang pesakit mengadu sakit disebabkan lebihan asid dalam perut. Bahan manakah yang boleh membantu meredakan sakit? Pergi dalam hati je dan cuci pakai tangan dia. Orang saja macam tadi juga. Dalam hati je. Dah? Dah? Belum? Dah ya? Okey. Dah mata. Siapa pilih A, amonia? Turun tangan. Siapa pilih B, asid teramin? Turun tangan. Siapa pilih C, natrium klorida? Turun tangan. Turun. Siapa pilih D, natrium hydroksida? Turun tangan. Buka mata. Seronok dah. Satu pilihan tu ada jawapan. Ada orang angkat tangan. Sampai D, ada orang sampai Z. Semua angkat tangan. Aduh, lucu lah korang ni. Okay. Sekarang dia ada banyak C. Bermakna, melegakan sakit tu, dia merisau kalau sakit perut. Maknanya dia kena ambil alkali. Tu basic tu kena faham. Betul kan? Asid. Takkan nak tahu pada basic. Sekarang kena cari pilihan jawapannya alkali. Jawapan apa yang sah-sah salah? B. Asid sah-sah salah. Okay. C pun sah-sah salah. Natrium klorida tu garam. Garam betul. A dengan D tu memang dua-dua alkali.
Tapi kita nak pilih yang mana? Ha? Kenapa? Yang dia hidroksida tu alkali. Kalau hujungnya hidroksida tu alkali. Ha? Jawapan yang paling tepat adalah D. Sebab A tu alkali lemah. Alkali lemah. Apa? Ha. Okay. So, proses chemical management dah belajar masa form 2. Masa form 2, contoh kalau apa? Nak menentukan asid yang dihasilkan oleh bakteria dalam gigi. Menentukan pakai apa? Ha? Ubat gigi. Sebab ubat gigi tu dah ada asid. Takkan letak asid dia. Guna-guna cuka lah. Kena guna. Sama juga macam shampoo tu dia kena guna dengan perapi untuk dapatkan rambut yang lebih sihat dan bersih. Rambut tu simpan bentuk supaya dia kena guna dua-dua, tapi boleh je kalau pakai shampoo dia tambah perapi cuba untuk lebih hasil yang lebih wow rambut tu kan. Contoh je. Rambut tu contoh. Panjang rambut boleh di sekolah. Tapi anak teacher pun panjang juga sebab dia sejak PKP juga tak pernah lagi hantar baru. Dia 2 tahun tu rambut dia kotak yang apa tu? Betul pakai mesin lah kan. Tapi ada kawan teacher tu dia pandai adjust anak dia pakai mesin yang macam tu, tapi teacher tengok ibu tu kat kedai tu taklah potong sendiri. So dia memang dari anak dara dulu kawan teacher tu. Bapak dia, suami dia semua dia potong. So anak dia potong tu macam kat kedai. Tapi sebab tu tak pandai lagi, kaki tu potong macam tu lah. So sekarang dia ada panjang, mungkin dah reda sikit lagi sebelum tahun depan ada dua hantarlah kat kedai. Okay. Korang pun tak suka kan aku buta-buta kan? Mesti nak yang style-style tu. Maknanya dah 2 tahun pun dah pandai lagi. Okay, tadi jawapannya D. Bebas, ini form 5 electrolysis, deterjen, form 5. Ni nanti nak belajar ni kalau tidak balas. Mungkin boleh next class buat soalan kalau tidak balas. Kalau korang dah belajar graf, senang nak buat. Belum buat graf kan? Yang graf KA je. Kita dah buat graf. Itu korang tak sama. Pada tidak balas banyak juga. Dah habis. Okey.
Ini soalan yang kita akan bincang hari kelas. Satu soalan je. Kita hubungkan satu soalan je. Okey. So dia bagi kat situ 2 tabung uji. Okey. Satu amonia dalam metil benzina, satu amonia dalam air. Okey. Nanti kita bagi soalan ni. Tapi kita bagi terangkan sikit supaya korang boleh buat kat rumah. Okey. Amonia dalam metil benzina tu maksudnya dalam tu tak ada air. Dia pelarut organik. Kalau air je amonia, maksudnya alkali atau asid boleh menunjukkan sifat-sifat dia orang kalau ada air. Dan daripada tu walaupun dia tu berbentuk cecair, kalau bukan air tak boleh. Okey? So dia suruh soalan A, dia suruh ramalkan pemerhatian terhadap warna dalam kedua-dua tabung uji. Okey, nampak tak markah dia berapa? Markah dia 6. Bermakna 3 markah untuk keterangan A, 3 markah untuk keterangan B. Dia tak boleh tulis pendek je. Kita nak expect dapat 3 markah. So ada 3 point setiap satu. Okey, soalan B. Tindak balas asid alkali merupakan tindak balas pengecualian. Nama proses dia kan? Seorang pelajar ingin menentukan kepekatan larutan dengan menggunakan kaedah penitratan. Kita bincang tadi. Ni soalan yang tadi, guna formula ni kan? Dia soalan tu. Tu 4 markah. Step pertama dia suruh buat apa? Tulis. Kalau tulis sama yang ni ada baru boleh jawab yang bawah, hitung kepekatan. So soalan ni macam kita dah bincang tadi. Satu ni boleh jawab. Okay. Terusnya C. Itu soalan tu. Soalan skala pH dan beberapa jenis bahan penggunaan harian yang berbeza nilai pH. Tengok macam dia cakap tadi. Skala pH tu 1 hingga 0 hingga 14. 0 yang rasa 0 point something lah. So, kalau 0 point something tu masih kuat lah. Okay. Soalan dia apa? Aina mengalami sakit perut kerana tidak sempat mengambil sarapan pagi untuk sekolah. Apa sarapan di sekolah? Ada mesti sarapan kat rumah. Mesti. Tak mesti. Sebab dia rasa kalau ikut pengalaman lah kan. Pengalaman anak diri dan budak-budak orang kenal. Lelaki memang jarang sarapan pagi. Sebab lelaki ni dia lawas. Dia mudah memerut. Kita dapat kan. Kita boleh kumpul. Orang lelaki ni. Faham tak? Sebab anak kita macam tu. Pagi dia tak boleh makan. Tak makan lah. Sedangkan cara apa? Bawa bekal tu makan waktu rehat. Itu dia makan sikit je. Tapi yang peliknya, bila tak sekolah, kalau makan banyak. Makan tak boleh. Bila sekolah, pagi tak makan, makan waktu rehat, makan sikit je. Kenapa? Tak lagi. Tak ada jawapan. Kita tak ada jawapan tu. Okay, berdasarkan maklumat, cadangkan bahan yang sepatutnya diambil oleh Aina untuk meredakan sakit. Berikan alasan. So, dua kata untuk pilihan jawapan dia dengan alasan. Faham? So, sebenarnya kimia ni senang dapat markah. Tapi kalau kita cakap masa, kita kata pilih lagi senang dapat markah. Jadi, sekolah sekolah yang ajar ni. Tapi pilih lagi senang lah dapat markah. Tapi kimia lagi senang. Tapi itulah, dia dah mencabar sekarang ni. Ada kimia. Sejak ada orang fail kimia tak lepas. So, cakap masa, saya dah tak tahu lah mengajar. Saya nak beritahu lah. Sebab ada orang fail tu rasa macam down sangat. Rasa macam loser. Iya, ada orang fail. Setahun ajar Setahun ajar kimia, dia tu tak lepas orang fail kimia. Tapi sebab saya kata, tak apalah. Sebab dia kan kena hobi. Macam dia tu. Dia ada macam yang baik. Tapi yang pelik ni, admin dia tak fail pula. Saya kata patutnya yang fail. Kimia lah. Itulah beberapa tahun ni, kita tahu buat tuition ni 15 tahun, kurang macam tu. Okay, nanti teacher hantar soalan dekat Google. Ada soalan untuk hari ni? Ada, okay, terima kasih untuk soalan untuk kelas hari ni. Stop.